Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Waalaikumsalam cikgu, salam sejahtera. Okey, macam mana keadaan hari ni? Waalaikumsalam cikgu. Okey tak? Alhamdulillah baik cikgu. Alhamdulillah, okey. Okey, baik. Saya harap awak semua berada dalam keadaan sihat sejahtera, okey. Kemarin dah dapat cuti, jadi saya harap hari ni ada motivasi tinggilah untuk belajar bersama saya. Okey. Okey, saya tak nak melengahkan masa, saya nak terus kepada sesi pembelajaran kita sebab kita punya masa agak terhad hari ni, tak panjang macam biasa. Okey. Saya akan mengajar berkaitan dengan 3 benda utama dalam bahasa Melayu, iaitu dalam penulisan juga, iaitu kata bantu, kata penegas dan kata arah. Okey, sebelum tu cikgu nak tanya, siapa tahu tentang kata bantu? Hafizul, Zudin atau Naziah, boleh bagi tahu saya? Saya tak tahu cikgu. Okey, apa? Biar saya jelaskan. Okey. Kata bantu ialah kata yang ditugaskan untuk membantu menjelaskan makna frasa kerja, frasa adjektif dan frasa seni nama. Sebelum tu saya ingatkan bahawa semua pelajar perlu mengingati definisi atau maksud kata bantu supaya memudahkan untuk mencari perkataan tersebut untuk mengenal pasti kata bantu dalam penulisan. Okey, faham? Okey. Kata bantu aspek. Kata bantu aspek ini merupakan antara salah satu kata bantu selain daripada kata bantu ragan. Saya akan terangkan dulu berkaitan dengan kata bantu aspek. Kata bantu aspek ini menunjukkan perbezaan masa. Perbezaan masa. Yang pertama ialah masa kini, yang kedua ialah masa lampau dan yang ketiga ialah masa hadapan. Contoh perkataan yang mewakili masa kini ialah masih, sedang dan mula. Seandainya ayat itu menggunakan perkataan ini, ia menunjukkan bahawa ia berada pada masa kini. Contoh ayat ialah mereka sedang mendengar muzik. Okey? Dan yang kedua ialah masa lampau. Masa lampau. Contoh perkataan yang digunakan untuk menunjukkan masa lampau atau masa yang baru. Contoh ayat yang saya berikan ialah Malaysia pernah dijajah oleh Jepun pada masa dahulu. Di sini, ayat ini menunjukkan bahawa Malaysia pernah dijajah oleh Jepun pada masa yang terdahulu. Okey? Faham? Okey. Faham cikgu? Ialah hadapan ini ialah akan berlaku. Okey. Contoh perkataan yang digunakan ialah akan, belum. Akan, belum. Contoh ayat ialah singa akan pupus 5 tahun lagi. Okey. Dan seterusnya saya akan terangkan pula ialah kata bantu ragam, iaitu menjelaskan ragam perasaan berkaitan perbuatan. Yang pertama ialah kemahuan melakukan sesuatu. Contoh perkataan ialah hendak, mahu atau enggan. Sekiranya ayat tersebut punya perkataan ini yang menunjukkan bahawa seseorang itu mempunyai kemahuan untuk melakukan sesuatu. Contoh ayat ialah Li enggan ke sekolah. Okey, yang kedua pula ialah mesti melakukan sesuatu. Mesti melakukan sesuatu ini contoh perkataan ialah harus mesti. Contoh ayat yang saya berikan, Siti mesti ke sekolah. Di sini ayat menunjukkan bahawa Siti mesti ataupun wajib ke sekolah. Dan yang ketiga ialah mampu melakukan sesuatu. Mampu melakukan sesuatu di sini ialah contoh ayat, contoh perkataan boleh, dapat, mungkin. Boleh, dapat atau mungkin. Contoh ayat Laila dapat menghafal sifir. Dan itu sedikit sebanyak berkaitan dengan kata bantu. Saya harap awak dapat faham tentang kata bantu. Seterusnya kita pergi pada kata penegas. Okey? Kata yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Ia terbahagi kepada dua, iaitu kata penegas berbentuk partikel dan yang kedua ialah kata penegas berbentuk akar. Kata penegas berbentuk partikel ini ialah kata yang menegaskan maksud perkataan yang bercantum dengannya dan berada di hadapan frasa. Contoh, kah, dah, lah. Okey, perkataan ini akan bercantum dengan frasa, ya, tidak boleh berpisah. Contoh ayat ialah pernahkah kamu melihat persembahan tarian saya?
pernahkah. Kah itu menunjukkan bahawa kata penegas berbentuk partikel. Contoh lain ialah budak itulah yang pandai mendeklamasikan. Itu contoh kepada kata penegas partikel. Dan yang kedua ialah kata penegas berbentuk akar. Awak semua masih bersama saya? Ada cikgu, ada. Ada. Cikgu. Kata penegas berbentuk akar pula ialah menekankan subjek atau predikat dan bebas berada pada mana-mana bahagian ayat. Okey, pada mana-mana bahagian ayat. Contoh hanya, juga, lagi dan pun. Contoh ayat saya berikan ialah pertunjukan bunga api itu hanya diadakan pada waktu malam. Hanya diadakan pada waktu. Dan seterusnya, contoh yang kedua ialah adik bonsu jahat belum pandai berjalan lagi. Itu contoh kepada kata penegas berbentuk akar. Dan seterusnya kita pergi kepada kata arah. Kata arah. Ini yang terakhirlah sebabkan masa kita tak berapa nak panjang. Jadi saya teruslah pada kata arah. Kata arah yang digunakan untuk menunjukkan arah, ala atau kedudukan sesuatu benda. Kata arah hadir selepas kata sendi nama dan sebelum frasa set nama. Antara contohlah antara kiri, selatan, luar, sudut, bawah, penjuru, tengah. Okey. Contoh ayat yang saya bagi ialah kucing itu berada di bawah meja makan. Itu menunjukkan bahawa kata arah. Kata arah ini menunjukkan tempat sesuatu benda. Faham? Semua faham? Faham cikgu. Jelas, Okey. Jelas Itulah sedikit sebanyak berkaitan dengan kata bantu, kata penegas dan kata arah. Saya mungkin sedikit laju tapi disebabkan jam masa. Okey. Setakat itu sahaja daripada saya dan kita jumpa pada kelas yang akan datang. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.